Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada kali ini kita berkongsi satu amalan, iaitu zikir, juga dikenali sebagai doa Nabi Yunus. Sedangkan para nabi dan rasul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi kita manusia biasa sering diuji dengan masalah dan kesulitan dalam kehidupan seharian kita. Jadi antara caranya ialah dengan berzikir kepada Allah supaya dapat menghilangkan segala kesusahan, masalah dan kesulitan yang kita hadapi. Doa Nabi Yunus ini banyak kelebihannya, antaranya dimakbulkan doa dan segala permintaan kita. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Rasulullah SAW berpesan bahawa sesiapa yang berdoa dengan doa Nabi Yunus ini, maka Allah akan memperkenankan doa mereka. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, sesungguhnya tidak ada Muslim yang berdoa dengannya untuk apa saja hajatnya, melainkan akan dimakbulkan Allah doanya itu. Hadis riwayat Ahmad. Doa Nabi Yunus ini adalah doa yang terbaik. Intipati doa terbaik adalah doa yang mengandungi elemen tauhid, tasbih dan istighfar. Doa Nabi Yunus mengandungi ketiga-tiga komponen ini, iaitu elemen tauhid, elemen tasbih dan juga elemen istighfar. Ini sekaligus akan menzahirkan diri kita adalah sebagai seorang hamba yang sangat memerlukan kepada Tuhan Yang Esa. Kisah Nabi Yunus ini telah dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anbiya ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdiru alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maksudnya, dan ingatlah kisah Zunnun, iaitu Nabi Yunus, ketika dia pergi dalam keadaan marah lalu dia menyangka bahawa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk dalam golongan yang zalim. Para mufassirin menjelaskan perkataan fi zulumat, iaitu dalam keadaan yang sangat gelap itu ialah kegelapan dalam perut ikan, kegelapan dalam dasar lautan, kemudian kegelapan malam. Nabi Yunus adalah seorang rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah kepada kaumnya. Namun kaum baginda ingkar dan enggan beriman kepada Allah, sehingga membuatkan Nabi Yunus berasa amat marah kepada mereka dan membuat keputusan untuk meninggalkan kaumnya. Baginda seterusnya menumpang di atas sebuah kapal yang berlayar. Pada suatu ketika di saat kapal hampir karam akibat laut bergelora, anak-anak kapal terpaksa mengambil keputusan untuk membuang banyak peralatan kapal termasuk penumpang untuk mengelakkan kapal karam. Atas hikmah Allah SWT untuk memberi pengajaran ketika sesi cabutan undi untuk menentukan siapa yang perlu terjun dari kapal tersebut, nama Nabi Yunus yang muncul sebagai orang yang perlu terjun dari kapal, walaupun 3 kali undian dibuat. Maka baginda pun dicampakkan ke laut. Dalam masa yang sama, Allah telah memerintahkan supaya ikan besar untuk menelan Nabi Yunus alaihi salam tanpa memakan daging baginda ataupun mematahkan tulang-tulang baginda. Situasi ini telah diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran dalam surah As-Saffat ayat 139 hingga 142. Maka ketika itu Nabi Yunus alaihi salam berasa amat takut kerana berada dalam kegelapan di dalam perut ikan, sehinggalah baginda mula bertasbih dan berzikir dengan bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dengan kekuasaan Allah, malaikat mendengar suara tasbih Nabi Yunus alaihi salam yang amat lemah dari dasar bumi. Justru dengan rintihan tasbih dan zikir Nabi Yunus ini, iaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka Allah telah memperkenankan doa Nabi Yunus ini. Lalu Allah memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan ataupun meluahkan Nabi Yunus ini di sebuah pantai. La ilaha illa anta, maksudnya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Ini adalah kalimah tauhid yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanaka, Maha suci Engkau, ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk antara orang yang membuat zalim. Ini adalah istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalkanlah zikir ini selalu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Moga segala masalah dan kesulitan yang kita hadapi dapat dihilangkan. Moga hidup kita bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.